Saya nak cerita kepada tuan-tuan sekalian, dia ada satu penyakit di kalangan guru agama. Kita tak kata guru agama ni jahat, tak. Baik, orang soleh, banyak buat ibadat, orang berilmu. Tapi sebagaimana kuliah saya di Sungai Ara baru-baru ni tuan-tuan, kita cerita tentang zallatul alim, kegelinciran orang alim. Dia baik tapi dia tergelincir. Dia orang baik, dia orang berilmu tapi dia silap. Maka kita sebagai orang yang mengaji, kita jangan terlibat dalam kegelinciran tersebut. Kita tak kata dia jahat, kita tak kata dia penjenayah, tidak. Tapi kita tak mau pegang benda yang disebut sebagai zallatul alim, kegelinciran orang alim. Kita tak mau terlibat. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Sebab ada pihak dia suka kata bila guru dia silap, oh dia kata ni benda khilafiyah. Dia kata benda ni khilafiyah. Tuan-tuan sekalian, benda lagu ni benda karut, dia tak panggil khilafiyah tuan-tuan. Benda khurafat dia tak panggil khilafiyah. Khilafiyah mu'tabar, benda khilaf yang mu'tabar dia kena ada nas. Baru kita kata benda tu khilaf yang mu'tabar, yang kita kena hormat, yang kita kena berlapang dada. Tapi kalau tidak ada nas, tidak ada dalil yang mu'tabar yang kita boleh pegang, itu kita tak boleh panggil ini adalah perkara khilafiyah, tak boleh. Ijtihadi, tak, ini bukan soal ijtihadiyah. Jadi ini yang kita kena perhatikan tuan-tuan sekalian. Maka sebab itu para ulama dia mengingatkan kepada kita. Katalah satu orang hakim, dia buat satu keputusan yang mana keputusan dia tu salah, ataupun dia buat satu keputusan, satu fatwa mufti umpamanya berdasarkan kepada pendapat syadz, pendapat yang ganjil, yang tidak didokong oleh nas yang sahih, maka hak ni tuan-tuan sekalian, dia tak laku. Fatwa itu tidak laku. Kita tak boleh pakai fatwa tersebut sebab dia menyelisihi nas-nas yang benar. Kita tak boleh pakai. Contoh Al-Imam Al-Qarafi. Imam Qarafi dia kata apa tuan-tuan? Dia kata setiap pendapat fatwa yang diputuskan oleh ulama yang mujtahid, yang mana fatwa tu dia terkeluar dan dia berbeza dengan ijma', dia menyelisihi kaedah, dia bertentangan dengan nas, dia tak selari dengan qiyas dan seumpamanya, maka tidak boleh bagi followers, tidak boleh bagi pengikut, bagi anak murid untuk sebarkan kepada orang ramai dan berpegang kepada fatwa tersebut. Dia kata tak boleh, kerana pendapat itu adalah terbatal. Tak boleh. Guru kita silap sebab tidak ada nas yang menyokongnya, maka kita sebagai followers dilarang oleh Al-Imam Al-Qarafi daripada menyebarkannya. Ni dah kita kagum sangat bila guru kita boleh cerita, oh ada binaan menara Fir'aun setinggi 15 km. Murid-murid ni tuan-tuan sekalian buat YouTube, bubuh dalam TikTok dan sebagainya. Bukan sahaja gambar guru, malah follower tu sendiri dia ulas pula tentang keanehan, benda yang ganjil yang berlaku, yang dilakukan oleh Fir'aun ketika menentang Allah Ta'ala. Kononnya dia buat sampai 15 km tinggi. Tak betul tuan-tuan, tak boleh. Maka ini yang disebut oleh Al-Imam Al-Qarafi. Dia kata bahawa haram hukumnya kita menyebarkan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan kaedah dan juga nas. Tak boleh. Baik. Sekarang timbul soalan, Ustaz, benda ni ada dalam kitab, benda ni ada dalam kitab, takkan ulama-ulama dulu dia tak cek kan? Bukan dalam Facebook, dalam Facebook tak apalah, bukan dalam WhatsApp, dalam kitab. Bukan salah ustaz tu sebab dia ambil daripada kitab, dan kitab tu kitab yang dikarang oleh ulama-ulama besar. Maka tuan-tuan sekalian, bila kita nak cakap macam tu, maka kita kena tahu kitab yang diambil itu kitab apa.
Jadi saya duk baca, saya duk tengok, ada pihak yang kata bahawa cerita Fir'aun bina menara atau binaan setinggi 15 km ni katanya diambil daripada kitab Tarikh Imam Tabari. Kitab Tarikh Imam Tabari. Kitab Tarikh Imam Tabari ni tuan-tuan, dia nama dia Tarikh Al-Umam, kan? Tarikh Al-Umam, iaitu sejarah bangsa-bangsa. Cuma kita panggil ringkasnya Tarikh At-Tabari. Tuan-tuan, bila dia kata dia ambil, katalah ambil daripada satu kitab. Bila kita tanya kitab apa, katalah dia sebut nama kitab tu kitab Tarikh At-Tabari. Maka apakah bila kita kata betul ada dalam kitab Tarikh Tabari, maka itu jadi hujah untuk mengatakan bahawa apa yang kita kata itu betul. Tuan-tuan, kita sekarang ni zaman moden. Zaman moden kita ni tuan-tuan, ada benda yang Allah Ta'ala bagi kelebihan yang tidak ada pada zaman salafus salih. Bukan kita nak hina zaman salafus salih, tapi nak cerita satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita zaman moden yang tak ada, yang Allah Ta'ala tak bagi kepada zaman salafus salih. Apa dia? Iaitu teknologi maklumat, komunikasi. Zaman kita tuan-tuan, kita nak tahu pasal satu-satu hadis, satu-satu maklumat, kita nak verify satu-satu fakta, tekan satu button, tuan-tuan tahu cara nak guna search engine, kan? Carian dalam internet, tuan-tuan tahu cara nak guna, tekan je, tuan-tuan boleh masuk semua library, kitab dan sebagainya, fatwa-fatwa. Zaman dulu tuan-tuan, nak cek satu-satu hadis, sanad apa semua, ulama kena mengembara jauh dengan segala kesusahan, dengan berlalunya masa yang panjang, time consume, semata-mata nak verify satu-satu fakta dan sebagainya. Ini kelebihan yang ada, yang Allah Ta'ala kurniakan pada zaman kita, yang kita kena manfaatkan. Maka bila orang kata ada dalam kitab, kita kena tahu kitab mana. Oh, Tarikh At-Tabari. Bila Tarikh Tabari tuan-tuan, Imam Tabari ni, Imam At-Tabari, imam yang besar, yang tu tidak dinafikan. Ulama mengakui ilmu yang dimiliki oleh Al-Imam At-Tabari. Tapi setiap karangan Imam At-Tabari, dia ada cara dan kaedah yang berbeza. Tuan-tuan tengok macam mana tafsir At-Tabari, lepas tu tuan-tuan turun kepada tafsir Imam Ibn Kathir, tuan-tuan tengok macam mana ulama komen, ulas apa beza antara tafsir Imam Tabari dengan tafsir Imam Ibn Kathir. Kenapa kita orang awam ni tuan-tuan, dia tak boleh main baca macam tu, tak boleh. Kita kena tahu cara nak filter, cara nak tapis ilmu yang ada dalam tulisan-tulisan para ulama. Pasal apa? Contoh, dalam tulisan Al-Imam At-Tabari dalam Tarikh Al-Umam ni tuan-tuan sekalian, contohnya dia kata apa? Benda yang Imam Tabari tulis pasal sejarah Rasul, sejarah Nabi, banyak diambil daripada sirah Ibnu Ishaq. Bila ambil daripada sirah Ibnu Ishaq, mana ada benda, ada disiplin yang kita kena patuhi. Bukan main boleh ambil semua. Lepas tu pula, bila dia cerita tentang sejarah bangsa-bangsa, kaum-kaum yang terdahulu, maka dia banyak ambil daripada kitab-kitab Parsi berbangsa Arab, Ibnu Muqaffa, Hisham Al-Kalb dan sebagainya. Sejarah Rom diambil daripada cerita-cerita kaum Nasara Syria. Sejarah bangsa Yahudi diambil daripada cerita-cerita Israiliyat. Jadi kita yang mengaji ni tuan-tuan, bila kita tahu itu metodologi yang digunakan oleh Al-Imam At-Tabari, maknanya kita bukan boleh main ambil lepas tu sebar terus kepada publik, tak boleh.